Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 12 Mac bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Dua beradik jatuh lombong ditemui lemas. Juga penangkap ikan nyaris maut disambar buaya. Dua kanak-kanak lelaki etnik Rohingya yang dilaporkan terjatuh ke dalam lombong di Kampung Permatang Kedondong, Tikam Batu di Sungai Petani semalam ditemukan lemas hari ini. Mayat Mahmud Syukur Bilal Hussein, 4 tahun, ditemukan sekitar 400 meter dari kawasan tebing lombong itu kira-kira pukul 8.05 pagi tadi, manakala abangnya Mat Nasim Hairul Hussein, 6 tahun, ditemukan pada jam 2.45 petang, kira-kira 15 meter dari tempat dia dipercayai terjatuh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, penolong penguasa bomba Muhammad Syukri Hashim berkata operasi mencari dan menyelamat kedua-dua mangsa dijalankan selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada pukul 9.43 malam semalam. Operasi turut dibantu polis dan Angkatan Pertahanan APM. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi Cik Hassan berkata mayat kedua-dua beradik itu dihantar ke hospital dan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Difahamkan kedua kanak-kanak itu adalah pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Dua rentung selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaiki mereka terbakar setelah merempuh belakang lori kontena di kilometer 108.7 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 di Temerloh awal pagi tadi. Kedua-dua mangsa didakwa terperangkap selepas kenderaan itu tersangkut di belakang lori kontena terbabit. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata kejadian berlaku selepas kenderaan pacuan 4 roda hilang kawalan lalu merempuh lori kontena terbabit. Pemandu lori kontena itu kemudian telah memberhentikan kenderaan di lorong kecemasan apabila menyedari kemalangan berlaku. Muhammad Azhar berkata tiada pengenalan diri ditemukan pada mangsa, namun pihaknya percaya kedua-dua mangsa ialah lelaki berusia 24 tahun berdasarkan keterangan awal daripada waris. Mayat dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penangkap ikan darat nyaris maut apabila seekor buaya tembaga bertindak menyambar tangannya ketika sedang berwuduk di kawasan paya berhampiran Padang Papan Manir, Kuala Terengganu Jumaat lalu. Kejadian kira-kira jam 7.25 malam itu menyebabkan tangan kanan mangsa, Cik Man Zakaria, 61 tahun, terpaksa menerima 12 jahitan. Menceritakan semula detik cemas itu, dia terkejut apabila didatangi seekor buaya sepanjang kira-kira 2 meter dan terus menyambar tangannya sebelum dia terjatuh ke dalam paya. Bagaimanapun Cik Zakaria sempat menyelamatkan diri. Saya nak ambil air semayang. Lepas tu saya duduk, basuh tangan dia sambur saya. Itulah dia sambur, saya jatuh dah air tu. Lepas tu saya naik lah. Lepas tu saya naik, kawan-kawan lain ni, kenapa ingat kawan lain pasal apa? Awak terjun, kata aku terjun lah, aku kena sambur dia buaya. Lepas saya tengok, dara. Lepas tu saya panggil dia timbul pula, dia tak timbul buaya tu. Pas saya balik, dia timbul. Dia kemudian menggagahkan diri menunggang motosikal dalam keadaan tangan kanannya berlumuran darah untuk pulang ke rumah sebelum dirujuk ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk menerima rawatan. Menceritakan lebih lanjut, Cik Man berkata dia percaya kawasan paya di Padang Papan itu mempunyai sekurang-kurangnya 3 ekor buaya yang dipercayai terlepas masuk dari Sungai Nerus akibat dihanyutkan banjir Disember lepas. Meskipun terkejut melalui peristiwa hitam, bapa kepada 10 cahaya mata itu tidak pernah serik untuk terus mencari ikan darat yang telah menjadi mata pencariannya demi menyara keluarga sejak 15 tahun lalu. Situasi banjir di Johor tidak banyak berubah di mana jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS ialah 38,250 setakat jam 7 petang tadi. Daerah Batu Pahat kekal menjadi daerah paling teruk terjejas.
Petang tadi, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 42,706 orang sebelum turun kepada 38,250 orang setakat jam 7 petang tadi. Kesemua mangsa banjir di Johor kini ditempatkan di 149 PPS di 4 daerah. 4 sungai di Batu Pahat masih melepasi aras bahaya, iaitu Empangan Bekok di Sungai Bekok, Sungai Senggarang di Senggarang, Sungai Simpang Kiri di Seri Medan dan Sungai Simpang Kiri di Parit Sulong serta Sungai Muar di Bukit Kepong Muar. Sementara itu, jumlah mangsa di Melaka turun dengan hanya 157 mangsa ditempatkan di 2 PPS, manakala Rompin di Pahang serta Sarawak masing-masing merekodkan kurang dari 200 mangsa. Kerajaan akan memastikan masalah di 17 buah sekolah terjejas banjir di Johor akan diselesaikan segera agar pelajar dapat memulakan sesi persekolahan yang bermula Ahad ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelajar terlibat akan ditempatkan di premis-premis sementara dengan suasana kondusif bagi membolehkan sesi pelajaran dapat dijalankan dengan selesa. 17 sekolah ini biarpun ianya hanya menggunakan premis-premis sementara, tetapi koordinasi akan dilakukan tentunya dengan NADMA, dengan APA, APM dan beberapa agensi lain bersama-sama dengan jawatankuasa bencana di peringkat negeri dan daerah. Ini akan dilakukan dengan sesegera yang mungkin. Yang penting pelajar-pelajar dan murid-murid boleh terus belajar. Walaupun mungkin tidak terlalu kondusif keadaannya, tetapi kita akan ikhtiarkan supaya dapat diselesaikan dengan sesegera yang mungkin. Beliau berkata demikian pada sidang media dalam lawatan kerjanya di Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora di Kota Tinggi Johor. 6 Mac lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dilaporkan berkata Kementerian Pendidikan akan menyegerakan peruntukan dana bagi membolehkan kerja-kerja membaik pulih 17 buah sekolah di Johor dapat diselesaikan sebelum 19 Mac ini. Menurut Fadlina, sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023-2024 yang dijadual pada 19 dan 20 Mac ini di negeri terjejas banjir tidak akan ditangguhkan. Bagaimanapun, pelajar terjejas diberi pilihan belajar melalui sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR jika kerosakan sekolah tidak dapat dipulihkan sebelum cuti sekolah berakhir. Sementara itu, Datuk Seri Zahid mengesahkan pelantikan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sebagai pengerusi MARA yang baharu. Watika pelantikan telah diserahkan beliau kepada bekas Ketua Pemuda UMNO itu pada Jumaat lepas. Bukan desas-desus lagi. Telah dilantik dan saya telah watikahkannya pada hari Jumaat yang lalu. Datuk Dr. Ashraf sebelum ini memuat naik 14 helai halaman resume beliau di Facebook dengan hantaran tawaran mencari kerja baru. Beliau juga tidak mempertahankan jawatan Ketua Pemuda UMNO dalam pemilihan yang berlangsung bermula semalam. Seorang lelaki direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes sebuah premis perindustrian di Senai yang didakwa memasang jalur gemilang dan bendera negeri Johor secara terbalik. Ketua Polis Daerah Kulai Superintendent Tok Beng Yau berkata lelaki berusia 45 tahun itu menyerah diri di Balai Polis Senai pada jam 11.30 malam semalam. Lelaki tempatan itu telah dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan perintah reman bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 5 Akta Lambang dan Nama 1963 iaitu penggunaan tidak wajar atau Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Tular di media sosial sejak Sabtu lepas yang memaparkan sebuah kilang memasang bendera jalur gemilang dan bendera Johor dalam keadaan terbalik di Jalan Silong Senai. Gambar tersebut mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat setempat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang berjaya menumpaskan sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi selepas menahan seorang lelaki dan merampas 10,000 liter bahan api itu semalam. Pengarahnya S. Jegan berkata menerusi risikan sejak beberapa minggu lepas, pihaknya telah mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang mengisi diesel ke dalam sebuah lori di sebuah stesen minyak di Bukit Mertajam sekitar 7 malam.
Hasil pemeriksaan mendapati terdapat 2 unit nozzle diesel telah dimasukkan ke dalam tangki asal lori, namun pemeriksaan lanjut telah mengesan 1 unit tangki fiber tambahan yang diubah suai di bahagian belakang kenderaan itu. KPDN turut menemui 1 unit tangki pam motor dan hos dalam lori itu yang dipercayai digunakan untuk sedutan diesel daripada tangki asal ke tangki fiber tersebut. Siasatan lanjut mendapati lelaki tempatan berusia 30-an itu yang merupakan pemandu lori tersebut akan membeli diesel bersubsidi di beberapa stesen minyak sekitar negeri ini sebelum bahan api berkenaan dihantar kepada sindiket terbabit. Beliau berkata lelaki itu dipercayai menerima upah berdasarkan jumlah diesel yang dibelinya dan aktif sejak sebulan lepas. S. Jegan berkata kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Baik, selepas ini stadium dibanjiri ribuan umat Islam walaupun dibasahi hujan. Alhamdulillah bertemu kembali. Hujan lebat tidak mematahkan semangat puluhan ribu umat Islam untuk menyertai program selawat dan munajat perdana di Stadium Bola Sepak Ceras di Ibu Negara malam semalam. Pengunjung bukan sahaja datang dari Lembah Kelang, malah dari serata negeri untuk sama-sama mengimarahkan majlis ilmu. Malam selawat dan munajat perdana ini julung kali diadakan dalam skala besar ketika pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani. Terdahulu program berkenaan didahului dengan solat maghrib berjemaah, diikuti dengan bacaan Al-Quran dan selawat Nuril Anwar, kasidah serta tausiah yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid. Terdahulu hujan yang membasahi stadium ketika solat maghrib tidak melunturkan semangat jemaah untuk beribadah. Okay, Alhamdulillah lah, hari ini perasaan sangat teruja dapat hadiri program pada hari ini walaupun hujan, tapi rakan-rakan saya dan saya termasuk dengan saya sangat gembira lah dapat menghadiri program yang julung kali lah seperti ini. Program-program Super Mini dapat diteruskan, okay, walaupun cuaca sebegini tetapi kehadiran sangat memberangsangkan. Untuk majlis hari ini, malam ni saya rasa okey lah, sebabnya kalau tengok dari segi hujan ni, walaupun hujan tapi penyertaan tu memang mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan lah. Jadi saya rasa sangat bertuah lah kerana dijemput untuk hadir pada malam ni. Pada malam ini sangat best lah sebabnya ada selawat kan. Selalunya kita jarang dapat datang ke sini kan. Saya daripada Air Tawar datang ke sini semata-mata nak selawat, nak munajat lah, macam tu. Malam selawat dan munajat perdana Anjuran Pertubuhan Dai Kuala Lumpur dengan kerjasama Pejabat Perdana Menteri dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Penyataan lebih ramai rakyat tempatan terutama golongan belia dalam sektor perladangan bakal mengubah lanskap serta imej baharu terhadap sektor berkenaan yang menjadi penyumbang utama ekspor negara. Pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata tawaran gaji minimum yang lumayan satu langkah agresif bagi mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing selain menghapus persepsi bahawa sektor itu sukar dan dibayar murah. Selain tawaran gaji minimum yang lumayan, aplikasi teknologi serta kemudahan mechanical robotik satu langkah yang praktikal. Dan ini adalah tidak mustahil kerana sebelum ini ramai menganggap kerja di ladang ini adalah sesuatu yang sukar, yang susah, yang tidak menjadikan gaji yang tinggi. Namun jika setiap syarikat peladangan meningkatkan mekanisasi automasi di lapangan iaitu menggunakan teknologi untuk memudahkan kerja-kerja di ladang itu, saya yakin rakyat tempatan akan berminat jika ditawarkan dengan gaji yang lebih tinggi, jika mampu bekerja menggunakan pelbagai kemudahan dari segi mechanical, robotik ataupun automasi, dan juga faktor-faktor lain yang mungkin boleh membantu, mungkin kemudahan penginapan dan juga polisi perlindungan insurans dan kesihatan yang sesuai.
Beliau turut menyambut baik usaha syarikat perladangan Sime Darby Plantation sebelum ini yang menyasarkan 100% menjelang akhir 2027 dengan tawaran gaji minimum RM3,000. Sebelum pandemik COVID-19, pengeluar minyak sawit bersepadu telah menggaji 75% pekerja asing untuk bekerja di estate, sementara 25% adalah pekerja tempatan. Keputusan untuk berhijrah ke ibu kota ternyata berbaloi apabila perniagaan Satar Popia yang diusahakan sejak 3 tahun lepas makin mendapat permintaan. Selain nekat mengubah hidup, Norizam Hassan yang juga anak jati Terengganu komited untuk mengetengahkan kelazatan serta keaslian makanan Terengganu. Berbekalkan modal permulaan RM3,000, Norizam Hassan Enterprise kini berkembang sehingga menjadi pengeluar dan pembekal Sata Popia sejuk beku kepada pemborong dan peruncit. Norizam berkata Sata Popia Frozen ini diperbuat dari isi ikan segar, lada, kelapa serta bawang dan resepi ini memberi peluang kepada orang ramai khususnya warga kota untuk menikmati keenakan rasa Sata asli yang sebenar. Ketika ini, Norizam Enterprise beroperasi secara minimum dengan 4 orang pekerja dan Norizam berharap kapasiti perniagaan dapat diperluas bagi menampung permintaan yang tinggi sekaligus memberi peluang pendapatan kepada wanita dan suri rumah. Walaupun permintaan tinggi, namun Norizam sentiasa menjaga kualiti produk dan berharap produknya memperoleh sijil halal dari JAKIM agar promosi produknya dapat diperluas ke pasaran seluruh Malaysia. Selain itu, Norizam Enterprise turut menawarkan individu yang berminat untuk menghasilkan jenama sendiri. Maklumat lanjut berhubung Popia Sata keluaran Norizam Hassan Enterprise hubungi nombor tertera. Harapan untuk memiliki kediaman selesa buat 2 anak orang kurang upaya OKU akhirnya tercapai apabila keluarga terbabit menerima rumah hasil sumbangan Yayasan Diraja Sultan Mizan. Syamsia Osman, 43 tahun, berkata sebelum ini dia bersama suami dan 2 anaknya menumpang di rumah ibu angkat suaminya yang terletak kira-kira 200 meter dari rumah baharunya itu. Penyerahan rumah tersebut disampaikan Ahli Lembaga Amanah YDSM Datuk Muhammad Fazli Yusof baru-baru ini. Rumah 2 bilik lengkap dengan kemudahan asas ini dibina dengan kos RM50,000 di Kampung Padang Mengkuang, Marang dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB. Syamsiah berkata dengan adanya rumah ini ia sedikit sebanyak dapat mengubati kesedihan selepas keluarga ini kehilangan anak kedua Muhammad Daniel Mikael Zikir yang menghidap penyakit cerebral palsy. Dapat rumah daripada yayasan dengan TNB, rasa bersyukur sangatlah, terima kasih. Senang nak urus anak apa semua, senang. Kemudahan dapat katil daripada katil hospital tu, mesin basuh, sofa, meja makan. Terima kasih semua yang membantu saya sekeluarga. Pembinaan rumah ini juga turut mengambil kira keadaan 2 anaknya yang juga menghidap cerebral palsy di mana bilik mereka telah diubah suai. Dan untuk pada penyerahan hari ini agak khas sikit kerana penerimanya Cik Mansur Said mempunyai 3 orang anak. Semuanya OKU. Yang salah seorangnya meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan sebelum ini pihak YDSM ada menyumbangkan katil khusus untuk OKU ini kepada anak-anak mereka. Tambah beliau, YDSM telah membina 30 buah rumah bernilai RM50,000 setiap satu untuk golongan asnaf di Terengganu menerusi program itu sejak tahun 2021. Gunung berapi Yogyakarta meletus. Gunung Merapi di Yogyakarta, Indonesia yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia meletus semalam. Letusan itu memuntahkan asap panas sehingga 1,500 meter serta menyebabkan beberapa kampung terdekat diselubungi abu. Kejadian pada jam 12.12 tengah hari waktu tempatan turut mengalirkan lahar namun difahamkan ke kawasan tidak berpenghuni.
Agensi Gunung Berapi Indonesia telah mengeluarkan larangan untuk penduduk yang tinggal di radius 7 km dari kawah berada dekat dengan kawasan itu. Setakat ini tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Bagaimanapun penduduk diminta berwaspada dengan aliran lahar panas dan gangguan abu. Rakaman video di sebuah perkampungan berhampiran Gunung Merapi menunjukkan rumah, kawasan tanaman dan jalan raya diletupi abu akibat letusan semalam. Kali terakhir letusan besar Gunung Berapi berkenaan adalah pada 2010 yang mengorbankan 300 nyawa dan memaksa kira-kira 280,000 penduduk dipindahkan. Sejak 2020, Gunung Merapi telah diletakkan di bawah status berjaga-jaga tahap 3. Sekurang-kurangnya 2 maut akibat ribut kuat yang melanda California, Amerika Syarikat. Bencana itu turut memaksa ribuan orang berpindah selain menyebabkan benteng di pantai Montgomery County pecah. Menurut pihak berkuasa tempatan, Sungai Pajaro yang melimpah serta pecahan benteng menyebabkan bencana itu semakin buruk. Penduduk berkata mereka dikejutkan dengan siren kuat jentera bomba pada tengah malam semalam, kemudian dimaklumkan oleh pihak berkuasa untuk berpindah. Jelas penduduk air naik di kawasan kediaman mereka dengan pantas dan ada mangsa yang terperangkap hingga perlu diselamatkan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan memaklumkan California kekal di bawah amaran banjir sehingga kini. California dilanda siri ribut luar biasa sejak beberapa minggu lalu. Susulan bencana terbaru ini, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden meluluskan deklarasi kecemasan bagi mempercepatkan bantuan ke kawasan terjejas. Letupan bom di Bandar Mazar-i-Sharif di utara Afghanistan semalam telah membunuh seorang pengawal keselamatan dan mencederakan sekumpulan wartawan serta beberapa kanak-kanak. Serangan berlaku 2 hari selepas seorang pengebom berani mati membunuh Gubernur Taliban di wilayah Balkh Utara yang didakwa dilakukan Daesh. Letupan semalam berlaku ketika majlis meraikan media Afghanistan di sebuah pusat kebudayaan di Mazar-i-Sharif. Menurut pihak polis, kejadian membunuh seorang pengawal keselamatan manakala sekurang-kurangnya 5 wartawan cedera dengan ada yang parah. Jumlah kanak-kanak yang cedera dalam serangan semalam pula adalah seramai 3 orang. Difahamkan ketika letupan, sekumpulan kanak-kanak sedang menyanyikan lagu kebangsaan Afghanistan pada majlis meraikan media. Wartawan di Afghanistan dilaporkan sering menjadi sasaran sebelum Taliban memerintah dengan beberapa daripada serangan itu didakwa angkara Daesh. Senat Perancis pada Sabtu meluluskan reformasi sistem pencen negara itu ketika rakyat turun ke jalanan untuk menentang dasar berkenaan. Reformasi itu diluluskan selepas mendapat 155 undi menyokong manakala 112 undi membantah. Reformasi sistem pencen yang ditentang jutaan orang itu semakin hampir untuk dijadikan undang-undang. Sebuah jawatan kuasa akan menghasilkan draft akhir kemudian diserahkan kepada Senat dan Dewan Negara untuk undian akhir. Di bawah undang-undang baru itu nanti, ia akan meningkatkan umur persaraan secara beransur-ansur. Menjelang 2030, umur persaraan akan mencecah 64 tahun sekaligus memaksa pekerja berkhidmat lebih lama sebelum mendapat bayaran pencen. Sejak cadangan reformasi tersebut diperkenalkan, lebih 1 juta rakyat telah turun ke jalanan untuk membantah. 4 anak kapal di atas kapsul SpaceX Crew Dragon kembali dengan selamat dari misi sains selama 5 bulan di stesen angkasa antarabangsa. Mereka mendarat di atas air di pantai Teluk Florida semalam. Maklumat yang disiarkan laman sesawang NASA SpaceX, penerbangan itu mengambil masa kira-kira 9 jam dari makmal penyelidikan orbit. Pasukan kru 5 dilancarkan dari Florida pada 6 Oktober 2022 untuk menjalankan rutin penyelidikan sains di stesen itu. Anak kapal itu termasuk angkasawan Anna Kikina, 38 tahun, yang menjadi warga Rusia pertama terbang dengan kapal angkasa Amerika dalam tempoh 20 tahun, dan Komander Penerbangan NASA Nicole Onopelman, 45 tahun, wanita asal Amerika pertama dihantar ke orbit. Juruterbang NASA Josh Cassada, 49 tahun, dan angkasawan Jepun Koichi Wakata, 59 tahun, iaitu seorang veteran 4 penerbangan angkasa lepas,
turut berada di atas kapal itu. 2 set payung terjun digunakan untuk membrek penurunan kapsul kepada 24 km sejam sejurus sebelum mendarat. Misi itu adalah penerbangan anak kapal ke-6 SpaceX untuk NASA sejak kapal angkasa Crew Dragon-nya pertama kali menerbangkan manusia pada Mei 2020 apabila ia memulihkan pelancaran anak kapal dari Amerika selepas hampir sedekad negara itu bergantung kepada program Soyuz Rusia untuk penerbangan stesen angkasa. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.